dari segi bahasa maknanya menyerah diri. Dari segi istilah, kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Kepada perintah-perintah dan larangan Allah melalui syariat yang dibawa. Kita kan ada syariat kan? Maknanya ialah kita menjadikan Islam sebagai pegangan dan panduan dengan mendalami dan mempelajari, menghayati dasar-dasar Islam, hukum dan halal haramnya. Apa kedudukan Islam? Sebagai adin yang sempurna. Sebagai adin yang sempurna di sisi Allah. Pertama, Allah mengiktiraf Islam. Ini yang penting ni. Hanya Islam saja agama yang diredai. Itu yang penting. Maka Islam tu di sisi Allah ialah dia merupakan agama yang diredai. Inna dina indallahi Islam. Yang kedua, penyebaran Islam ni agama dan cara hidup berkembang pesat dan tersebar. Sekalipun difitnah kan, Islam difitnah sebagai teroris Islam dan sebagainya, tetapi makin ramai bertambah. Itu salah satu tanda bahawa Islam tu benar. Okey, yang ketiga, dia agama fitrah. Islam ni dia ngam dengan tabiat manusia. Tahu ngam? Makan, minum, tidur, maknanya tabiat manusia. Kan makan, mesti boleh makan, minum, bersuka, berkahwin, ada zuriat. Oleh kerana dia itu bersesuaian dengan fitrah, kejadian semula jadi manusia. Yang keempat, Islam tu ada sebagai adin kerana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan umat Islam sejagat. Sebab itu namanya Islam, selamat, salim kan, maknanya sejahtera. Okey, jadi sekarang ni bawah sekali ni ialah sebab manusia perlu menjadi Islam sebagai adin. Sebab apa? Kenapa kita kena ambil Islam sebagai adin? Yang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang diredai. Yang kedua, Islam memansuhkan syariat yang terdahulu. Mana-mana yang terdahulu dimansuh gunakan Islam. Dan yang ketiga ialah Nabi Muhammad membawa risalah Islam seluruh umat Islam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Nabi Muhammad ni memberi rahmat kepada seluruh alam. Tak kira agama, tak kira bangsa dan sebagainya. Dan yang keempat ialah Al-Quran, sumber rujukan utama yang terpelihara hingga kiamat. Islam tu dikatakan sebagai sempurna, ini sebabnya. Yang pertama, dia bersifat Rabbani. Apa makna Rabbani? Islam itu Rabbani maknanya datang daripada Allah. Melalui ayat Inna dina indallahi Islam. Yang kedua, sabitun. Okey, maknanya dia tetap dan tidak dapat diperolok-olok. Kalau kita nak tengok syariat tu daripada syariat Nabi Nuh sampai ke bawah dia sama. Okey, yang kedua, hablum minallah wa hablum minanas. Dia menekankan hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Dia ada step dia. Yang Allah macam ni dengan manusia, sesama manusia, minanas dia ada dia punya cara-cara dia tersendiri. Yang keempat ialah tawazun. Islam ialah cara hidup yang mempunyai keserasian dan persefahaman antara cita-cita dan kenyataan zahir dan batin. Cari fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kehidupan akhirat, maknanya beribadat dan sebagainya. Wala tansa, tapi jangan lupa nasibaka minat dunia, habuan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Jangan lupa juga. Itu maknanya tawazun tu. Yang kelima, Sumul ni maknanya menyeluruh. Apa yang tidak dikatakan oleh Islam? Cuba sebutkan Ustaz. Tak ada kan? Sebab itu dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Sebab konsep Islam tu menyeluruh. Dari soal kehidupan, bernegara. Itu maksud sumul. Yang keenam, wasatiyah. Wasatiyah maknanya sederhana. Islam berada di tempat yang sesuai sebagai jalan tengah antara dua situasi yang bertentangan. Maknanya prinsip Islam tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Dia sederhana. Serasi dengan kehidupan manusia. Sebagai jalan tengah antara dua situasi yang bertentangan. Dan akhir sekali ialah kepentingan Islam sebagai adin dalam kehidupan manusia ada 3. Okey, kamu boleh baca sendiri. Okey, dan yang terakhir ialah usaha tindakan untuk mengamalkan Islam sebagai adin dari segi individu, masyarakat atau negara. Kalau individu contohnya, ini maknanya menamai ilmu sungguh-sungguh boleh menyebabkan kita memelihara Islam. Okey, masyarakat dan negara.